Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Rakanan U12, sebelum saya jawab panggilan, kita akan terus kisah berikut ini pasangan suami isteri yang berbulan madu di Phuket. Kisahnya begini. Beberapa hari setelah berada di salah sebuah hotel di Phuket, suami telah pun bersama dengan istrinya telah pun pergi ke salah sebuah kedai rambut untuk melakukan hair extension kepada istri. Jadi katanya di sini istri saya pun membuat rambutnya dan memakan masa agak lama kisi. Sementara itu istri berada dalam kedai, saya berpusing-pusing mencari pakaian saya, jersey bola. Saya kembali selepas lebih kurang sejam. Kemudian, melihat istri dengan rambut baru, saya terpegun dan terpesona. Lain sedikit wajahnya. Betul kisi, sampaikan saya teguh. Muka awak lain Betul lah, lain lah. Ya ke? Sama je, kata istri saya sambil melihat cermin. Jadi pendengar Ria 897, saya pun tengoklah orang yang tukang buat rambut. Yang tukang buat rambut ni kisi adalah seorang lady boy. Cantik orangnya kisi. Kemudian saya kata pada dia, wah, my wife face different lah. Kemudian dia pun bercakap, memang betul, cantik. Cantik tak isteri kau? Tanya dia pada saya. Cantik lah, cantik. Kemudian dia pun kata, this one very nice. Must keep, remember what I tell you just now. Jadi, saya pun tanya pada dia, what you tell my wife? Kemudian dia kata, never mind. All the instruction I tell her already. Baik. Saya pun tanya pada isteri, dia bilang awak? Nanti saya bilang abang. Jadi pendengar Ria 897, saya pun membayar, kami pun keluar dan terus berjalan. Jalan dan jalan, saya masih memandang-mandang beberapa kali sampai isteri tegur. Abang ni apa ni asyik tengok saya? Tak adalah, muka awak lain lah. Tak cantik Tak, bukan tak cantik. Cantik, cuma lain muka awak. Saya kata pada isteri saya kisi. Pendengar Ria 897, sepanjang kami berjalan membeli belah kawasan Phuket tu kisi, saya 24 jam tengok muka isteri saya. Kemudian bila balik ke dalam bilik hotel, sekitar pukul 6 lebih petang, dah penat berpeluh-peluh. Jadi saya kata pada isteri, okeylah, saya mandi dululah. Saya pun nak mandi dekat kolam renang, sebab kolam renang akan tutup pukul 8 malam. Jadi 6 lebih balik tu, saya capai tuala saya turun ke bawah nak swimming. Isteri saya tanya nak ikut tak? Dia kata tak apalah, saya mandi dalam tandas saja sebab dia penat. Kemudian saya turun bawah, saya berenang. Setelah lebih kurang 1 jam, saya naik atas balik. Saya nampak isteri saya kisi duduk di atas katil sedang menonton TV. Jadi pun saya duduk, saya pun tengok isteri saya yang sedang tengok TV. Dia tengok TV saluran Thailand. Tak faham kisi saya. Tak apalah, saya pun masuk dalam tandas. Saya mandi, bersihkan diri saya daripada air swimming pool yang terkena pada saya tadi. Keluar dari tandas, isteri saya masih duduk tidak bergerak. Tapi hairan kisi, wajahnya dah pakai makeup, dah pakai gencu, dah pakai blusher. Cantik isteri saya bila didandan. Jadi saya pun duduk atas katil. Awak ni pakai makeup nak pergi mana? Isteri saya diam, tak layan saya. Awak ni makeup, nak pakai makeup ni bagaimana? Isteri saya diam, tak layan saya. Saya angkat remote, matikan TV. Dia pusing tengok saya. Isteri saya berbual dalam bahasa Thai. Saya tak faham apa dia cakap, tapi suaranya memang cukup menakutkan. Casey, bahasa Thai Casey. Saya tengok isteri saya meremang bulu rumah. Awak jangan main-main lah. Kemudian saya telefon pihak hotel. Ada 2 pegawai hotel naik ke atas. Saya kata, boleh tolong saya tak masuk dalam, something wrong with my wife. Mereka masuk dalam kisi, nampak isteri saya sedang joget dekat balcony, seolah-olah joget lagu Thailand. Kemudian dalam bahasa Thai, dia berbual, seolah-olah ada sesuatu yang tak kena. Kemudian saya tanya, Sir, big problem. We have to call someone, sir. What do you mean? Kemudian dia dapatkan seorang sami yang datang dalam bilik hotel. Isteri masih berjoget. Sami yang berpakaian baju oranye kisi, kepalanya botak, masuk dalam.
nak lakukan sesuatu, dia tanya saya. Dalam bahasa Thai saya tak faham. Dia tanya budak hotel tu jelaskan pada saya, boleh tak dia tolong lakukan sesuatu pada isteri. Saya tanya kenapa? Possess, your wife has been possessed, kata pegawai hotel tersebut pada saya. Saya terkejut. How come? We don't know. Jadi dia berbual, dipendekkan cerita. Kata rakan kita, bila Sami itu berbual, dia tanya soalan, dia beritahu budak hotel ni beritahu saya. Ada juga yang budak hotel ni tak tahu macam mana nak cakap dalam bahasa Inggeris. Saya pun dengar aja lah Casey. Rupa-rupanya dapat tahu dipendekkan cerita, isteri saya Casey, rambut yang dia gunakan tu rambut bekas orang mati. Rakan pendengar Ria 897, apa yang berlaku? Katanya si budak yang pasangkan rambut pada isteri, rambut ni hendak dibasahkan kalau isteri saya badan tidak bersih. Mungkin malam yang pertama badan isteri saya tak bersih. Jadi rambut dia lupa nak basahkan, benda tu datang dan merasuk. Mungkin isteri saya pun tak percaya, dia tak buat. Kisah diringkaskan. Terpaksa Casey keesokan harinya bawa isteri saya ke kedai yang sama. Terpaksa tanggalkan satu persatu, ada yang terpaksa dipotong. Kesian tengok keadaan kami berdua berbulan madu di kawasan pantai Phuket. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Mungkin agaknya kisah awal tadi yang kita dengar tu yang diketengahkan oleh rakan kita. Mungkin kata orang tu, ya, kalau mungkin wanita ni badan tak bersih disuruh mandilah, kata wet the hair, jadi mandilah, bersihkan badan. Orang Thailand pun tahu kebersihan, disuruh, tapi isterinya mungkin lambat dan tak perasan agaknya. Tercetuslah satu gangguan dalam bilik hotel. Sedih betul honeymoon macam tu.